Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Fizah Munirah Mahrab. Tumpuan berita. Bahan api penerbangan mampan SAF berasaskan alga kini menjadi sumber pendapatan baharu kepada Sarawak yang turut menyediakan penggunaan bahan api hijau daripada sumber yang mampan. Menurut Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Abang Openg, Sarawak kini melakas sejarah apabila bergerak pantas ke arah penyahkarbonan dan peralihan tenaga hijau berasaskan alga. Jelas beliau, dalam perubahan iklim dan peralihan tenaga yang mendesak hari ini, Sarawak mempunyai kapasiti untuk menyediakan penyelesaian bahan api hijau daripada sumber yang mampan. Beliau berucap demikian dalam majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU antara SADC Energy, Petronas dan NMIG di Langkawi pada Isnin. Premier Sarawak menambah potensi besar industri SAF ini memungkinkan tiada lagi keperluan untuk mencari minyak di luar pantai atau darat di mana petani boleh memperoleh sumber minyak dengan lebih mampan. Dalam hal ini, Premier Sarawak mengalu-alukan pemain industri untuk menjadi sebahagian daripada perjalanan Sarawak dalam menjadikan negeri ini sebagai hub hijau selaras dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. Terdahulu, Premier Sarawak menyaksikan pameran pengisian SAF pada pesawat Latvian Air Baltic Airbus A220-300 di lapangan terbang antarabangsa Kuching sebelum melepas ke Langkawi dengan menaiki pesawat yang sama. Ia pesawat pertama menggunakan SAF dihasilkan di Sarawak yang dijana daripada alga. Berita seterusnya. Kerajaan Sarawak mencipta sejarah tersendiri dalam industri penerbangan apabila pesawat jenis Airbus A220-300 buat pertama kalinya terbang dari lapangan terbang antarabangsa Kuching ke Pulau Langkawi dengan menggunakan bahan api penerbangan yang mampan SAF keluaran negeri ini. Menteri Pangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, kejayaan ini merupakan satu sejarah dan kebanggaan buat anak-anak Sarawak. Our Premier today bought that aircraft, the Airbus, from Kuching to Langkawi. That aircraft using made in Sarawak, iaitu aviation fuel. Inilah satu kebanggaan kita sebagai anak-anak Sarawak lah. Beliau berkata demikian semasa sidang media dalam persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke-19 pada Isnin. Tambah beliau, SAF merupakan satu tenaga hijau yang menjanjikan masa depan yang baik buat industri penerbangan dan seterusnya akan meningkatkan ekonomi negeri ini. Seterusnya, sistem ART direka bentuk untuk menyediakan mod pengangkutan awam yang cekap dan mampan. Projek Transit Aliran Autonomi ART merupakan salah satu inisiatif yang dilaksanakan oleh Kerajaan Sarawak dalam mentransformasikan sektor pengangkutan di negeri ini. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, sistem ART direka bentuk untuk menyediakan mod pengangkutan awam yang cekap dan mampan untuk rakyat. We have the aim to reduce traffic congestion and improve mobility in the city. We are glad to declare that Kuching is the first city outside China to implement the hydrogen ART system. Beliau berkata demikian semasa sesi penggulungan kementeriannya dalam persidangan Dun Sarawak ke-19 pada Isnin. Mengulas lanjut, Datuk Seri Lee memberitahu anggaran kos bagi laluan ART di Kuching pada masa ini adalah kira-kira 70 juta ringgit setiap kilometer berbanding 270.27 juta ringgit setiap kilometer bagi LRT di Lembah Kelang. Beliau menambah sistem tersebut boleh diperkembangkan dan diubah sesuai dengan mudah. The system can be easily expanded and modified to meet changing transportation needs because ART vehicles are more flexible, whereby it can be added or removed from the network system without affecting the overall operation. Paparan selanjutnya, Kerajaan Sarawak komited dalam usaha mencapai sasaran liputan penuh bekalan elektrik menjelang tahun 2025. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Julaihi Narawi memberitahu liputan bekalan elektrik luar bandar di seluruh Sarawak setakat ini adalah sebanyak 97.9%. Liputan elektrik luar bandar di seluruh Sarawak setakat ini adalah
97.9%. Kementerian saya komited terhadap sasaran mencapai liputan penuh bekalan elektrik menjelang tahun 2025. Kerajaan Sarawak telah memperuntukkan ringgit Malaysia 2.37 bilion untuk melaksanakan projek bekalan elektrik di luar bandar melibatkan 188 buah projek. Sehingga kini 116 buah projek daripada jumlah keseluruhan projek tersebut telah disiapkan. Manakala 69 buah projek sedang dalam pelbagai peringkat pelaksanaan dan 3 buah projek lagi dalam peringkat tender. Semua projek ini memberi manfaat kepada 29,500 isi rumah. Beliau berkata demikian dalam sesi penggulungan kementeriannya pada persidangan Dun Sarawak ke-19 pada Isnin. Sementara itu, Datuk Julaihi berkata kementeriannya sedang berusaha menjana elektrik menggunakan panel solar melalui skim Net Energy Metering NEM di mana 2 sedang beroperasi dan 1 dalam fasa pelaksanaan. Tambahnya, permohonan skim NEM ini boleh dibuat di kaunter perkhidmatan pelanggan Sarawak Energy. Dalam ucapan penggulungan sama, Datuk Julaihi memberitahu sebanyak 75 pusat komuniti digital di CC tambahan telah dilulus untuk ditubuhkan di negeri ini. Menurutnya, sehingga kini terdapat 45 DCC di seluruh Sarawak dalam usaha memastikan rakyat tidak ketinggalan dalam arus transformasi ekonomi digital. Digital Community Center DCC ini adalah sebahagian daripada inisiatif ekonomi digital Sarawak dalam membangunkan bakat digital dengan memanfaatkan perpustakaan tempatan sedia ada melalui program latihan digital untuk komuniti setempat agar dapat membantu melatih dan mengasah kemahiran baharu yang diperlukan dalam pendidikan dan pekerjaan. Untuk rekod sepanjang tahun 2020 sehingga Mac 2023, sebanyak 3,885 program telah dilaksanakan oleh DCC dengan jumlah penyertaan seramai 97,442 orang, termasuk 3,032 peniaga tempatan. Sementara itu, program STEM Trailblazer Sarawak dianjurkan bagi mewujudkan kesedaran serta pemahaman dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik di negeri ini. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Roland Sagah Wiin berkata, kementeriannya akan menganjurkan program tersebut bermula Julai tahun ini dengan kerjasama beberapa pihak lain termasuk Universiti Swinburne, Universiti Curtin di Miri, Universiti Teknologi Sarawak Sibu serta Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Jelasnya, STEM Trailblazer Sarawak akan dianjurkan di Universiti Curtin di mana ia diadakan serentak bersama Forum Raspberry Pi pertama yang bakal diadakan di Universiti Swinburne. The objectives are to concurrently highlight the progress of our Raspberry Pi program with all primary schools in Sarawak. Beliau berkata demikian semasa sesi penggulungan kementeriannya dalam persidangan Dun Sarawak ke-19 pada Isnin. Dalam perkembangan lain, Datuk Roland Sagah memberitahu kementeriannya turut terlibat dalam pelaksanaan inisiatif NASA Space Apps Challenge yang merupakan program hackathon anjuran pentadbiran aeronautik dan angkasa kebangsaan NASA dari negara Amerika Syarikat. This team was recently rewarded with a trip to NASA in the USA to meet and interact with other global winners from various categories. Such achievements can inspire and motivate our students to strive and pursue interests and futures in STEM. Dalam pada itu, pelbagai program melibatkan pegawai-pegawai pengetua Mahkamah Bumi Putra diadakan bagi meningkatkan kemahiran dan kecekapan pegawai-pegawai yang dipertua khususnya Magistrate Ex Officio dalam mengendalikan kes mahkamah.
Menteri di Jabatan Premier Sarawak Datuk John Siki Tayai berkata, 3 lagi program bina kapasiti akan dijalankan bagi wilayah selatan, tengah dan utara dengan menyasarkan pegawai daerah dan pegawai takbir di daerah dan daerah kecil kerana mereka merupakan pegawai utama yang menjalankan fungsi mahkamah untuk menyelesaikan kes tertunggak dengan segera. With respect to the headmen and community leaders who are the presiding officers of the Headmen Code, Chief Courts and Chief Superiors Court handling mainly on the breaches of the adat, the capacity building program would focus on the newly appointed headmen and community leaders. This is to equip them with the awareness, knowledge and competency to perform their judicial tasks based on the provision of the Native Code Ordinance. Beliau berkata demikian semasa ucapan penggolongannya dalam persidangan Dun Sarawak ke-19 pada Isnin. Dalam hal itu, katanya sebanyak 21 bilik mahkamah di pelbagai daerah dan mukim di seluruh Sarawak telah dinaik taraf setakat ini sejak 2015 di bawah program khas Bumi Putera Sabah dan Sarawak, dan sehingga akhir 2022, peruntukan lebih RM3.2 juta telah dibelanjakan untuk kerja-kerja menaik taraf tersebut. The Office of the Chief Registrar is now in the progress of conducting a survey to determine the needs and the financial requirements to upgrade, standardize and equip all other courts throughout the state. The ultimate objective is to equip all the courtrooms in the state to meet the required standard in terms of layout, furniture and fitting and the ICT facilities. Sekian edisi Tengah Hari. Bersama saya Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri berita UKAS, saksikan pameran pengisian SAF pada pesawat Latvian Air Baltic Airbus A220-300 di lapangan terbang antarabangsa Kuching pada Isnin. #menyebar fakta, salam UKAS.